Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Okey, hari ini adalah hari Jumaat penghulu segala hari. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas online bersama saya Aizat Ismail, dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, saya minta maaf kerana terlewat sikit untuk ke udara pada pagi ni kerana saya terpaksa keluar sekejap. Keluar sekejap bukan pergi ke mana, tapi pergi ke kedai untuk membeli barang-barang keperluan. So itulah, bila sampai ke kedai tadi lebih kurang dalam jam 8.30, ramai pula orang kat kedai. Jadi tunggu stok sampai lewat sikit tadi kat kedai. Kebetulan kedai runcit yang saya pergi tu stoknya agak kekurangan, jadi saya terpaksa tunggu sekejap. Itu yang saya terus postkan pagi tadi, saya akan ke udara lewat sikit pada jam 10.40. Alhamdulillah, lepas dah beli barang tu tadi, balik rumah bukannya terus boleh buat live. Balik rumah kita kena mandi dulu. Tadi dah mandi dah, pagi-pagi tadi dah mandi. Cuma lepas balik dari kedai tu saya risau. Jadi saya mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga. Jadi kita mandi dulu, lepas dah mandi tu barulah kita boleh ke udara secara live pada pagi ini untuk meneruskan kelas online bersama saya untuk membincangkan topik-topik dalam buku saya, tips mudah jual beli hartanah. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan semua telah pun get ready lah, get ready dengan buku e-book masing-masing. Okey, jadi kita akan teruskan kelas online untuk belajar. Topik pada pagi ni kita teruskan dengan muka surat ke-23, proses perjanjian S&P. Okay, so masing-masing dah get ready dah. Get ready dengan e-book masing-masing. Nanti insyaAllah kita akan mulakan kelas online kita pada pagi ni untuk membincangkan proses perjanjian Sale and Purchase Agreement lah. Okay, so kita tengok siapa yang dah masuk. Okay, terima kasih Dalila Razi. Assalamualaikum Dalila. Okay, apa khabar? Okey, Cikgu Jamrus pun dah masuk. Selamat hari Jumaat. Okey, selamat hari jadi Cikgu. Okey, saya doakanlah supaya Cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dan terus tabahlah menghadapi kita punya tempoh perintah kawalan pergerakan ni, dan semoga Cikgu dimurahkan rezekilah, insya-Allah. Okey, terima kasih Cikgu join kita. So birthday ni tak ke mana cikgu, duduk rumah je kan. So Kak Yati ada buat kek ke? So kita harapkan cikgu sekeluarga terus dilindungi Allah selalu, dan selamat hari jadi. Okay, alright, siapa lagi dah masuk boleh kenalkan diri, boleh bagi salam, boleh lambai-lambaikan tangan, terus sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni. Kita boleh berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, dan saya akan cuba kupas topik kita pada pagi ni. Okay, pagi ni kita akan belajar berkenaan dengan proses perjanjian Sale and Purchase Agreement. Okay, so masing-masing get ready dengan e-book masing-masing. Okay, kalau semalam saya dah ceritakan tentang bagaimana kita nak memilih ataupun nak melantik peguam untuk menguruskan perjanjian jual beli yang kita kalau katalah anda sebagai seorang penjual, anda nak melantik peguam anda sendiri, ataupun anda sebagai seorang pembeli, anda juga seharusnya melantik peguam anda sendiri. Dan bagaimana pula untuk proses perjanjian pinjaman ataupun loan agreement dengan pihak bank, yang mana anda juga harus melantik peguam untuk menjalankan urusan perjanjian pinjaman dengan pihak bank, yang mana peguam tersebut mestilah peguam yang within ataupun di dalam list panel bagi bank-bank yang tersebut lah. Okey, kalau katalah anda buat pinjaman dengan Maybank, makanya peguam tersebut mestilah di dalam senarai panel peguam bagi Maybank. Okey, begitulah selanjutnya lah kalau CIMB dengan CIMB dan sebagainya. Okey, jadi untuk pagi ni saya ingin juga ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih dan selamat datang kepada semua rakan-rakan Facebook yang baru sahaja follow dan juga like
fanpage Hartanah dan Anda. Okay? Selamat datang kepada anda semua. Dan saya harapkan bila anda dah join fanpage Hartanah dan Anda ni, anda juga bolehlah mengikuti kelas online yang saya jalankan setiap hari. Setiap hari pada jam 10 pagi. Cuma hari ni saya terlewat sikit pukul 10.40. Okay? Setiap pagi insyaAllah kita akan ke udara pada jam 10 pagi untuk membincangkan topik-topik di dalam buku Tips Mudah Jual Beli Hartanah. Okay? Okay, siapa-siapa yang belum ada e-book tersebut boleh download secara percuma. Boleh download secara percuma di dalam kata apa, landing page ataupun website yang saya dah pun pinkan postnya. Pinkan post tersebut di dalam fanpage Hartanah dan Anda ini. Okay, so kalau anda tengok dekat bahagian atas sekali, posting pertama saya yang saya dah pinkan tersebut adalah berkenaan dengan link link untuk anda download e-book Tips Mudah Jual Beli Hartanah yang mana anda boleh download secara percuma. Okay, anda hanya perlu mengisikan maklumat. Maklumat anda tu yang saya minta anda isikan adalah nama anda, email anda dan juga anda punya phone number. Jadi bila anda dah isikan, anda hantarkan maklumat tersebut kepada kami dan insyaAllah saya akan terus emailkan e-book Tips Hartanah tu secara percuma kepada anda. Okay, tanpa apa-apa bayaran. Saya tak kenakan apa-apa bayaran langsung. Anda boleh terima e-book tersebut melalui email. Jadi bila dah hantarkan maklumat tu, pastikan anda periksa email inbox anda masing-masing lah. Okay? Pastikan juga email yang diletakkan tu adalah email yang betul. Jangan salah. Kalau misalkan tersalah satu huruf ke, tersalah perkataan di situ ke, memang saya minta maaf lah sebab saya tak boleh nak hantarkan email e-book tersebut kepada anda. Okay, so pastikan anda letakkan alamat email yang betul. Alamat email anda untuk saya emailkan buku Tips Mudah Jual Beli Hartanah ni kepada anda. Okay, alright. So siapa lagi dah masuk? Okay, Jasmine dah masuk. Waalaikumsalam Jasmine, terima kasih. Nafis Solihin pun dah masuk, terima kasih. Siapa yang dah join ni tolong sharekan. Jasmine tolong sharekan video ni. Nafis pun tolong sharekan. So kita tarik lagi seramai-ramai yang boleh untuk join kelas online kita pada pagi ni. Okay, so kita mulakan kelas online kita untuk membincangkan topik proses perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement. Okay, setelah loan pembeli diluluskan oleh pihak bank, okay, so kita dah tahu dah macam mana proses yang saya dah sharekan sebelum-sebelum ni dalam beberapa hari yang lepas. Kita sebagai yang kata apa, pembeli hartanah, kita mesti memastikan bahawa sebelum kita nak tanda tangan perjanjian jual beli, loan kita telah pun diluluskan oleh pihak bank. Okay, itu perkara pertama yang kita perlu pastikan. Okay, jadi kalau anda berurusan dengan perunding hartanah ataupun ejen hartanah, kebiasaannya urusan untuk memohon pembiayaan ataupun pinjaman daripada pihak bank tu diuruskan oleh ejen hartanah yang terlibat lah. Okay, kalau misal kata anda beli hartanah tersebut secara direct daripada penjual, maka anda boleh menguruskan proses permohonan pinjaman perumahan tersebut kepada pihak bank melalui banker-banker yang anda kenal lah. Okey, jadi kalau misal kata anda ada kenal mana-mana pegawai bank, okey, ataupun kalau anda tak kenal pun tak apa, anda pergi je mana-mana cawangan bank, okey, anda boleh lampirkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan dengan bank tersebut. Okay. So ada yang tanya saya, boleh tak kita submit banyak-banyak bank? Tak ada masalah, boleh. Anda boleh submit sebanyak mana pun yang anda inginkan. Okay. Katalah dalam masa serentak anda submit kepada Maybank, anda submit kepada CIMB, anda submit kepada BSN, anda submit kepada Bank Rakyat, tak ada masalah. Anda boleh submit je sebanyak mana yang boleh permohonan pinjaman anda tersebut kepada mana-mana bank pun. Tidak ada apa-apa masalah. Okay, Nafis dah share kan? Terima kasih Nafis. Okay, so ajak lagi kawan-kawan yang lain. Ajak lagi kawan-kawan yang lain join. Okay, maklumkan pada diorang yang kita ada kelas pada pagi ni. Okay, so kalau kita dah tengok bila loan dah lulus, okay, loan dah lulus, biasanya kita akan menerima surat tawaran ataupun letter offer daripada pihak bank. Okay, pastikan dulu kita memahami terma-terma yang terkandung dalam letter offer tersebut. Okay, so surat tawaran pinjaman tu biasanya pihak bank akan keluarkan seawal, biasanya lah dalam tempoh seminggu ke 2 minggu lah.
processing untuk dapatkan pinjaman perumahan tu. Kalau anda dah submit pada bank, janganlah pula dalam sehari tu anda dah telefon dia balik, loan saya dah lulus ke belum. Biasanya dia akan ambil masa paling cepat pun dalam tempoh seminggu. Okay, ada juga banker-banker yang efisien. Banker efisien kat sini kadang-kadang dia boleh proses dalam tempoh 2-3 hari je dah lulus. Okay, tu tak dinafikan jugalah. Tapi tempoh kebiasaannya untuk sesuatu pinjaman perumahan tu diluluskan akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 minggu. Okay, Coach Eddie pun ada. Terima kasih Coach. Waalaikumsalam Coach. Okay, terima kasih Coach join sekali. Okay, kita belajar sama-sama lah pagi ni. Okay, inisiatif yang Coach Eddie buat untuk kelas online tu pun saya ucapkan tahniah lah. Tahniah. Nanti tolong ajar saya macam mana cara nak buat background tu Okay Coach, okay, tolong sharekan Coach tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join. Okay, so selepas loan dah diluluskan, letter offer telah dikeluarkan oleh pihak bank dan anda telah go through satu persatu terma-terma yang diletakkan di dalam letter offer tersebut. Okay, so yang penting anda perlu faham. Okay, apa yang anda perlu faham di situ? Okay, ada beberapa perkara yang penting lah yang saya perlu syorkan. Yang pertama, tenure. Okay, loan tenure ni maksud dia tempoh pinjaman yang anda buat dengan pihak bank. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah kadar faedah ataupun interest rate yang diletakkan di dalam letter offer tersebut. Okey, yang ketiga adalah jumlah pinjaman jumlah pinjaman yang anda dapat ataupun margin of financing. Okey, berapa persen pinjaman yang anda dapat daripada pihak bank tersebut. Okey, dan seterusnya apa lagi package-package yang ditawarkan oleh pihak bank melalui pinjaman tersebut. Maksud saya package di situ, okey, ada sesetengah bank dia memberikan package dipanggil all in package ataupun zero entry cost. So maksud dia, bila all in package ni dalam pinjaman yang sama, anda bukan sahaja mendapat pinjaman untuk membiayai pembelian rumah anda. Anda juga akan dapat pembiayaan untuk apa yang dipanggil sebagai MRTT ataupun Mortgage Reducing Term Takaful ataupun MRTA ataupun Mortgage Reducing Term Assurance. So ini pun biasanya akan ditawarkan oleh pihak bank untuk pinjaman perumahan yang anda buat. So MRTT dengan MRTA ni nanti kejap lagi saya akan kupas apa bendanya. So apa lagi? Dia akan bagi juga financing untuk valuation report. Maknanya laporan penilaian ataupun valuation report tersebut, kos untuk menyediakan laporan penilaian tu sebenarnya perlu ditanggung oleh peminjam. Dan kos nak buat laporan penilaian tersebut akan dimasukkan sekali dalam package pinjaman. So itu perkara yang ketiga. Yang keempat, biasanya bank juga akan menawarkan kepada anda untuk membiayai kos-kos guaman ataupun legal fees. So legal fees di sini adalah perlu faham legal fees kat situ yang bank akan tanggung ataupun bank akan masukkan dalam pinjaman. Wording dia sebenarnya bukan bank akan tanggung, tapi bank akan masukkan dalam pinjaman. So maknanya pinjaman tu bila dah termasuk sekali, dah dirangkumkan empat perkara ni tadi, ia adalah dikonsiderkan sebagai pinjaman anda dengan pihak bank. Bukannya suatu perkara yang disubsidikan oleh pihak bank. So makanya anda perlu membayar lah. Anda perlu membayar kembali. Kalau misal kata tadi pembiayaan untuk pembelian rumah, pembiayaan untuk MRTT untuk takaful, pembiayaan untuk valuation report dan juga pembiayaan untuk legal fee. Semua perkara ni akan dikonsiderkan sebagai pinjaman anda dengan pihak bank. So maka bila namanya pinjaman, anda perlu bayar balik lah kepada pihak bank tu. So kena faham kat situ. Dia bukannya percuma tapi kena bayar balik. Alright. So bila dah masukkan semua empat perkara ni tadi, so apa yang tuan-tuan perempuan perlu faham adalah, so bila kita dah terima tawaran tersebut, kita boleh consider lah. Kita boleh consider sama ada kita nak terima tawaran tersebut ataupun tidak. Biasanya bank akan bagi tempoh masa, tempoh sah laku ataupun tempoh penerimaan tu perlu dibuat oleh anda sebagai peminjam. Berapa lama yang bank akan bagi masa? Biasanya bank akan bagi masa lebih kurang dalam 3 ke 6 bulan. Tengok pada bank masing-masing lah.
So maknanya dalam tempoh 3 ke 6 bulan, okey, dalam surat tawaran tu ada dinyatakan, okey, anda perlu menandatangani akuan penerimaan tawaran pinjaman tersebut. Okey, kalau misal kata anda tidak mengaku ataupun anda tidak menerima tawaran pembiayaan tersebut, maka okey, terma-terma ataupun letter offer tersebut akan ditamatkanlah. Jadi itu kena ambil tindakan segera. So kalau misal kata anda dah nampak, dah tengok, okey, ada tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, okey, anda dah bersetuju dengan setiap terma-terma yang tertera di dalam letter offer tersebut, maka anda bolehlah menandatangani surat tawaran tersebut sebagai persetujuan anda untuk meminjam daripada pihak bank. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey, right, so jangan buang masa lah. Biasanya kalau katalah anda tengok, anda dah faham terma-terma tersebut, janganlah tunggu sampai 3 bulan dah hujung-hujung tu baru anda nak terima. Sebaik-baiknya anda terimalah dengan segera. Sebab apa? Okey, anda perlu faham bila anda membeli rumah, terutamanya bila anda beli rumah daripada ejen hartanah. Okey, di dalam booking form dengan ejen hartanah tersebut ada termaktub bahawa anda perlu menandatangani pula perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement dalam tempoh tertentu. Yang biasanya yang saya sebut dah 2-3 hari lepas, saya dah sebut dah. Tempoh tertentu di dalam booking tersebut biasanya akan dinyatakan 14 hari bekerja ataupun 14 working days. Okey, ada juga booking form yang menyatakan anda perlu menandatangani perjanjian jual beli dalam tempoh 30 hari. Okey, itu bergantung kepada booking form ataupun agreement to purchase yang anda tandatangani bersama dengan ejen hartanah tadi. Okey, so maknanya bila dah dapat ejen offer tawaran daripada pihak bank untuk pinjaman, okey, perlulah anda melakukan proses untuk menyetujui terima tawaran pinjaman tersebut dan teruskan dengan proses perjanjian jual beli dengan pihak peguam. Okey, itu yang anda perlu faham. Okey, kita tengok lagi siapa yang dah join. Okey, setakat ni saya tengok ada lebih kurang dalam berapa belah orang ni. Saya nampak kat sini dalam 11 orang. Saya tak tahulah betul ke tidak kan. Jadi siapa yang dah join tu tolonglah live sharekan live ni, sharekan kepada rakan-rakan anda yang lain supaya kita boleh sama-sama belajarlah. Okey, so seterusnya apa yang anda perlu faham okey, macam saya dah terangkan semalam peguam bila dah dapat instruction ataupun dah dapat tawaran daripada perunding hartanah ataupun ejen hartanah, kita dah terima booking form, kita dah terima dokumen-dokumen yang diperlukan untuk peguam prepare ataupun menyiapkan perjanjian jual beli. Okey, biasanya peguam akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 hari untuk menyiapkan perjanjian SNP tersebut. Okey, so bila dah siap SNP tersebut, maka peguam akan buat appointment ataupun temu janji dengan pembeli dan juga penjual untuk menandatangani perjanjian jual beli tersebut lah. Okey, alright. Amirul Aizat dah join Terima kasih Amirul. Okey, tolong sharekan Amirul, tolong sharekan kepada kawan-kawan yang lain Okey, terima kasih Tuan Edi masih lagi kat situ. Okey. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang seterusnya lah Okey, kalau katalah dalam urusan jual beli tersebut, masing-masing penjual ada peguam dia sendiri, pembeli ada peguam sendiri. Okey, semalam saya dah terangkan peguam bagi pihak pembeli yang akan prepare draft perjanjian jual beli tersebut. Okey, so bila draft perjanjian jual beli telah pun disiapkan oleh peguam pihak pembeli, okey, peguam pihak pembeli akan emailkan salinan draft tersebut kepada peguam pihak penjual pula. Okey, so bila dah terima draft perjanjian tersebut, maka peguam pihak penjual akan go through lah dipanggil vetting draft tersebut dan akan email semula draft yang telah di-approve ataupun telah diperakui oleh peguam pihak penjual tadi kepada peguam pihak pembeli. So proses ni ambil masa berapa lama? Kalau tanya dengan saya, itu bergantung kepada cepat tak cepat lah peguam pihak penjual tadi vet ataupun check dokumen draft tersebut. Okay, biasanya kita ambil masa dalam 2 ke 3 hari jugalah. Okay, so ada juga rakan-rakan yang komplain menyatakan ketidakpuasan hati mereka bila ada dua pihak maknanya penjual tu lantik peguam dia sendiri, pembeli lantik peguam dia sendiri. Dia kata bila ada dua pihak di situ, maka
proses untuk perjanjian jual beli tersebut dimuktamadkan tu akan memakan masa yang panjang. Okey. Saya tak kata benda itu tak betul, okey, tapi sebenarnya hakikat di sebalik kelewatan tersebut ada hikmahnya di situ. Perlu faham ada hikmahnya di situ. Kalau okey, mungkinlah kebanyakan rakan-rakan perunding hartanah dia rasakan kalau pakai satu lawyer tu cepat. Sebab lawyer tu lah yang akan prepare draft, lawyer tu lah yang akan finalizekan draft tu tanpa perlu menghantar draft tersebut kepada lawyer yang satu lagi untuk lawyer satu lagi tu approve. Memang ada betulnya kalau pakai satu lawyer tu cepatlah sikit urusan tu. Tapi perlu diingat kita nak buat urusan jual beli ni bukannya setakat nak sign S&P tu sahaja semata-mata. Proses nak cepatkan tu bukan setakat nak dapatkan stamp copy of the S&P agreement semata-mata. Tapi proses tu berlanjutan sampailah ke kunci diserahkan kepada pembeli dan baki harga jual dibayar sepenuhnya kepada penjual. So kena faham di situlah. So kalau katalah ada dua pihak peguam di situ. Pembeli diwakili oleh peguam dia sendiri, penjual diwakili oleh peguam dia sendiri. Jadi proses untuk check and balance, saya dah terangkan tentang benda ni semalam. Proses untuk check and balance tu lebih mudah. Jadi untuk melakukan proses follow up, lawyer penjual akan follow up dengan lawyer pembeli. Lawyer pembeli kalau ada benda-benda yang mungkin terlewat di pihak lawyer penjual, lawyer pembeli yang akan follow up dengan mereka, akan bantu untuk call mereka untuk chase whatever documents yang diperlukan. Jadi itu yang sebenarnya penting. Tuan-tuan dan puan, ada dua peguam, yang penjual dengan peguam dia, yang pembeli dengan peguam dia. Okey. Dan satu urusan yang saya rasa agak penting di situ adalah tuan-tuan dan puan perlu faham, okey, bila bank nak release ataupun disburse nak release ataupun disburse baki harga jual ataupun baki pinjaman, kalau ada satu lawyer sahaja di situ yang mewakili pembeli, dialah juga menguruskan dokumentasi untuk penjual, okey, maka lawyer yang menguruskan loan agreement tersebut akan advise pihak bank, dan pihak bank bila nak release baki harga jual ataupun baki pinjaman tu, dia akan release kepada lawyer yang sama. Okay. Cuba bayangkan anda tak kenal, anda sebagai penjual, sebagai contoh anda sebagai penjual, okay, anda tak kenal pun lawyer tu. Lawyer tu sebenarnya lantik ataupun dia mewakili pihap pembeli. Okay, anda sebagai penjual, anda tak ada peguam. Jadi anda tumpang peguam yang sama, lawyer pembeli tadi tu. Okay, anda tak kenal dia, anda tak pernah pun orang kata berhubung dengan dia. Dan dalam masa yang sama, anda bayangkan duit daripada bank akan disburse, release, masuk ke dalam akaun peguam tu juga. Okay, kalau duit tu disburse masuk dalam peguam tu juga, peguam tu lah yang akan release duit tu kepada anda. Okay, dan kat situ anda tak tahu sebenarnya, anda tak tahu sebenarnya duit daripada bank tu dah masuk ke belum dalam akaun. Kan, okay, so pihak peguam ni dia terima duit tu mungkinlah kan. Saya tak kata peguam semua tak boleh dipercayai, saya pun peguam juga kan. So saya tak kata ada unsur-unsur negatif di situ, cuma saya nak beritahulah risikonya kat mana. Okay, risikonya macam itulah tadi. Kalau anda sebagai penjual, anda tumpang saja peguam pihak pembeli tadi, okay, so bila bank disburse ataupun release pinjaman pembeli tadi, dia akan release kepada peguam yang sama sebagai stakeholder ataupun pemegang amanah. Dan kalau pemegang amanah ni, stakeholder ni tidak amanah, cuba bayangkan di situ, anda terpaksa menunggu lama untuk duit tu disburse kepada anda sebagai penjual. Sebab duit tu memang lawyer tu akan pegang, lawyer tu akan terima daripada pihak bank, dan dia yang kena pastikan lah bayaran dibuat ataupun diriliskan kepada anda sebagai penjual. Cuma kita tak nafikan ada golongan-golongan peguam tertentu yang mungkin dia ambil masa yang panjang, yang lambat sikit untuk disburse duit tersebut kepada anda lah sebagai penjual. Jadi sebaik-baiknya anda lantiklah peguam anda sendiri yang anda selesa, yang anda rasa lebih yakin untuk mewakili anda sebagai penjual. Okey, itu yang kita titik beratkan lah. Saya syorkan di situlah. Okey, so apa lagi yang kita nak kena tahu kat situ? Alright. Itu yang saya tekankan dalam perenggan kedua. Pihak-pihak dinasihatkan untuk melantik peguam masing-masing dalam urusan jual beli hartanah, untuk elakkan berkongsi peguam yang samalah.
Okey. Okey, kalau ada apa-apa pertikaian ataupun perbalahan, kalau anda lantik peguam yang sama, anda tumpang peguam yang sama. Jadi hakikatnya peguam yang mewakili pihak pembeli itu sebenarnya dia akan menjaga hak dan kepentingan pembeli sahaja. Dia tidak menjaga hak dan kepentingan penjual. Kalau anda sebagai penjual lah, dia menjaga kepentingan pembeli sahaja. Okey, dalam perjanjian jual beli, okey, mana-mana perjanjian jual beli, okey, peguam tidak boleh mewakili dua pihak dalam satu masa. Itu dah termaktub di dalam akta. Okey, dalam akta profesion guaman memang peguam tidak boleh mewakili dua pihak serentak dalam satu masa. Okey, jadi dalam perjanjian jual beli itu memang ada dinyatakan, okey, penjual tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Kalau anda tumpang peguam yang pembeli tadi tu, maknanya dalam SMP tu akan tulis penjual tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Not represented by any solicitors. Okey, jadi itu yang bahaya. Kalau ada pertikaian, ada perbalahan antara anda dengan pembeli, okey, so hak-hak anda ataupun kepentingan anda tu tidak di-protect lah. Jadi tu yang saya syorkan, sebaik-baiknya anda kata apa, lantiklah peguam anda sendiri. Okey, dari segi kos kejap lagi saya akan ceritakan kos untuk peguam penjual berapa banyak, kos untuk peguam pembeli tu berapa banyak. Sebenarnya tak jauh beza pun. Tak jauh beza pun kalau anda lantik peguam anda sendiri. Kalau anda tumpang peguam sekalipun, anda lantik peguam yang mewakili pihak pembeli itu untuk anda tumpang dengan dia sekali, sebenarnya anda juga perlu mengeluarkan kos untuk bayar legal fee dia. Okey, untuk apa nanti saya akan sharekan kejap lagi. Alright, so kita teruskan. Okey, namun hakikatnya peguam yang mewakili pembeli akan menjaga kepentingan pembeli saja. Okey, ni yang saya dah terangkan tadilah. Okey, oleh yang demikian penjual menyiasatkan untuk melantik peguamnya sendiri bagi melindungi dan menjaga hak dan kepentingannya lah. Okey, setelah peguam yang mewakili pembeli telah menyiapkan draft SMP, maka draft tersebut akan dimajukan dan diperiksa oleh peguam penjual. Okey, so bila nak tanda tangani perjanjian SMP tadi, pembeli perlu menyediakan baki deposit. Kalau mula-mula tadi tuan-tuan dah bayar earnest deposit sebanyak 3%, 3% kepada ejen hartanah untuk booking rumah tersebut masa nak sign booking form ataupun ATP dengan ejen hartanah tadi. So, dalam proses nak menandatangani perjanjian jual beli, tuan-tuan perempuan sebagai pembeli perlu menyediakan pula baki deposit sebanyak 7% lagi untuk mencukupkan deposit keseluruhan bernilai 10% daripada harga jual. Okay. So ini kena faham lah, ini kena faham. So macam mana cara nak bayar baki 7% deposit ni? Okay. Biasanya lawyer akan minta baki 7% deposit tersebut dibayar kepada akaun stakeholder ataupun akaun pemegang amanah peguam lah. Okay. Ada juga setengah lawyer yang mengarahkan baki 7% tersebut dibayar secara terus kepada penjual. Okay, tapi dalam kebanyakan kes, baki 7% tersebut perlu dibayar kepada peguam yang menguruskan perjanjian jual beli tersebut. Okay, peguam mana? Okay, kalau penjual ada peguam dia sendiri, maka 7% deposit tersebut dibayar kepada peguam penjual lah. Okay, so kat situ lagi anda nampak kepentingan anda melantik peguam anda sendiri kan. So maknanya 7% tersebut tak dibayar kepada peguam pembeli, tapi bayar kepada peguam anda sendiri sebagai penjual. Okay, so bila peguam penjual dah terima baki 7% deposit, okay, dah terima kat tangan dia, apa yang dia perlu buat? Peguam perlu memastikan keseluruhan tunggakan kalau ada, keseluruhan tunggakan kalau ada untuk apa? Cukai tanah, cukai pintu ataupun cukai harta. Lepas tu bayaran maintenance fee. Kalau anda duduk di rumah kondo ataupun apartmen, under strata title, so itu semua perlu dipastikan diselesaikan terlebih dahulu, dan duit baki deposit yang peguam pegang tadi itulah digunakan untuk membayar segala tunggakan yang ada. Okay, faham ke faham? So saya harapkan jelas di situ. Lepas tu apa lagi? Tunggakan utility bills. Yang selalu orang termiss biasanya lah Indah Water Consortium. Okay, IWK ni memang dah jadi normal lah. Orang dapat bil, orang buang macam tu je. Orang jarang-jarang bayar Indah Water ni. Kadang-kadang tunggakan sampai bertahun-tahun. Beribu pun ada yang tak bayar Indah Water ni. Jadi itu yang peguam kena pastikan. Gunakan duit baki deposit tersebut untuk menyelesaikan semua tunggakan-tunggakan yang ada ke atas tanah tadi tu. Okay, alright?
So saya harap semua faham dengan apa yang saya terangkan tadi. Kalau tak faham sila bertanya, tanya terus, tak payah nak tunggu sampai dah hujung nanti baru nak tanya, tanya terus, Okey. So apa lagi yang kita nak ceritakan yang penting kat sini? Okey, dah tanda tangan perjanjian jual beli ataupun SNP agreement tadi tu, okey. Lawyer akan hantar dokumen tersebut untuk dimatikan stamp lah. Okey, ataupun yang kita panggil istilahnya stamping. Okey. Bila dah stamping, so satu salinan dokumen yang dah berstamp tu akan dibagi kepada anda sebagai pembeli, satu salinan akan diberikan kepada penjual, satu salinan lawyer akan simpan, satu salinan lagi yang akan diberikan kepada pihak bank. Kalau anda ada buat pinjaman dengan bank, maka bank pun akan pegang satu salinan SMP yang dah di stamping. Okay. Dan ejen pun akan dapat satu salinan, tapi salinan yang kita photostate ataupun kita scan dan emailkan lah. Okay, yang pihak-pihak yang lain tu akan dapat salinan hard copy lah. Hard copy yang dah dicopkan stamp, ataupun yang dah distampingkan. Okay. Alright, dalam perjanjian jual beli tersebut, bila kita nak prepare perjanjian jual beli, kadang-kadang setengah orang ni yang mana yang dia mungkin kurang faham lah. Dia kurang faham dan dia rasa-rasa macam dia dah pandai sangat, tapi sebenarnya tak pandai mana pun kan. Dia rasakan tanggungjawab peguam ni bila dah buat aja perjanjian SMP tu dah selesai. Alah, kerja lawyer ni senang je. Buat prepare agreement pun dah standard. Agreement dah standard, dia just tukar nama, nombor IC, alamat, keterangan hartanah, lepas tu bayaran harga jualnya berapa, depositnya berapa, itu je kerja lawyer. Lepas dah prepare dokumen tu, dia print, lepas tu minta kita sign, dah tu je. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan. Kena faham, tanggungjawab lawyer sebenarnya bukan setakat tu saja. Banyak lagi proses yang perlu diselesaikan oleh peguam. Okay? Dalam buku ni saya dah kupas satu persatu. Okay? Cuma saya nak tegaskan di sini, jangan salah faham. Jangan ingat kerja lawyer tu setakat prepare SMP, dah siap SMP, minta tuan-tuan puan sign, lepas tu stamping kan, dah habis kat situ je. Tidak, bukan setakat tu sahaja tanggungjawab kami sebagai peguam. Banyak lagi kerja-kerja lain yang kami perlu lakukan. Okay, right. So dah sign SMP, dah stamping SMP. Okay, benda pertama yang kita akan buat, kita akan tengok terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli tersebut, yang mana baki harga jualan sebanyak 90% ataupun 90% lagi perlu dibayar kepada penjual. Okey, so apa yang saya katakan kita tengok terma dia tu bergantung kepada jenis hartanah yang tuan-tuan perempuan beli. Okey, so hartanah yang macam mana? Kalau hartanah tu freehold, freehold ataupun pegangan kekal, tanpa ada sekatan kepentingan ataupun tanpa ada restriction in interest. Okay, tanpa ada sekatan kepentingan ataupun restriction in interest, hartanah tu freehold. Okay, tempoh bayaran baki 90% ataupun 90% tadi tu perlu dibayar kepada peguam ataupun kepada penjual dalam tempoh 90 hari daripada tarikh SNP. Cuba ulang balik. Siapa-siapa boleh tolong type? Saya minta. Okay, Nafis ada lagi, Nafis? Jasmine ada lagi? Tolong type kat situ. Baki bayaran 90%. Okay, baki bayaran 90%. Kalau perjanjian jual beli itu adalah untuk hartanah berstatus freehold, tanpa sekatan kepentingan, perlu dibayar dalam tempoh 90 hari, perlu dibayar dalam tempoh 90 hari daripada tarikh perjanjian jual beli. Siapa boleh tolong type? Daripada tarikh perjanjian jual beli. Okay, so maknanya commencement date, commencement date ataupun tarikh kuat kuasa untuk pembayaran 90% lagi baki harga jual tu bermula daripada tarikh SNP. Itu kalau untuk hartanah yang berstatus freehold yang tiada sekatan kepentingan. Okey, sekatan kepentingan, cuba recap balik. Saya dah ajar semalam. Sekatan kepentingan tu adalah proses untuk mendapatkan kebenaran ataupun consent. Bukan concern, consent. Consent daripada pihak berkuasa negeri ataupun daripada pejabat tanah. Okay, so kena faham di situ. Kalau katalah anda membeli hartanah yang berstatus freehold
yang dalam geran tu tidak ada sekatan kepentingan, okey, yang tak perlu dapatkan konsen, tempoh 90 hari itu bermula daripada tarikh perjanjian jual beli. Okey, itu yang pertama. Okey, fahamkan yang kat situ dulu. Okey. Kalau tak faham tanya. Okey, Jasmine dah tulis kat situ faham. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau boleh tolong siapa-siapa yang ada kat dalam tu tolong typekan apa yang saya beritahu tadi supaya rakan-rakan yang lain boleh nampak. Okey, tolong typekan. Okey. Alright, tu yang pertama, kalau hartanah tu berstatus freehold tanpa sekatan kepentingan. Okey, yang kedua, kalau hartanah tu berstatus leasehold ataupun pegangan pajakan, pegangan pajakan yang biasanya 99 tahun. Dan di dalam geran tersebut ada juga dinyatakan sekatan kepentingan ataupun restriction in interest yang memerlukan konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pihak berkuasa negeri ataupun pejabat tanah, maka tempoh 90 hari itu bermula bukan daripada tarikh SNP tapi bermula daripada tarikh konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pihak berkuasa negeri. Okay, nampak tak beza dia kat situ? Okay. Nampak tak? Senyap je semua ni. Tolonglah bagi respon sikit. Kita nak kelas kita ni sama-sama kita belajar. Tolong bagi respon sikit. Sebab saya risau sebenarnya bila saya ajar ni orang tak faham. Saya tak suka. Saya tak suka bila orang kata apa tak faham bila apa yang saya ajar ni. Jadi kalau boleh tuliskan kat situ faham, boleh teruskan coach, ataupun kalau yang lebih rajin sikit tu tolong typekan apa yang saya tulis ni, apa yang saya cakap ni tolong typekan bagi kawan-kawan yang lain faham, masukkan dalam ruangan komen di situ. Okey. So beza dia kalau freehold ikut tarikh SNP. Okay. Kalau leasehold ataupun yang ada sekatan kepentingan tadi tu ikut tarikh konsen dapat daripada pejabat tanah. Okay. Itu penting sebenarnya untuk tuan-tuan faham. Okay. Kenapa saya kata penting di situ? Okay. Sebab kalau ikutkan tempoh untuk mendapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah tu biasanya akan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 bulan. 1 bulan daripada tarikh submission. So bila kita dah submit, bila peguam yang uruskan kebenaran pindah milik ni peguam yang akan uruskan, peguam yang akan kata apa hantar kepada pejabat tanah untuk dapatkan konsen tadi. Okay, so bila dah hantar ke pejabat tanah akan proses, ambil masa lebih kurang 1 bulan. Oh, Fakar dah komen kat situ nampak. Okay, terima kasih Fakar. Fakar dah share belum? Share kan sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain. Okay, alright. Kasih ramai-ramai sikit. Ini Taufik, mana Taufik? Taufik tak nampak pula pagi ni. Sibuk menyawit ke? Tengah-tengah PKP ni nampak dia tengah menyawit dia tiap hari kerja dia. Alhamdulillah, apalah rezeki. Teruskanlah kalau kata rezeki dah nampak kat situ teruskanlah Alright. Okey. Satu perkara lagi yang saya perlu ingatkan di sini kalau misal kata hartanah tersebut masih lagi belum ada geran ataupun belum dikeluarkan strata title ataupun individual title-nya tak ada lagi. Masih tertakluk kepada master title ataupun hartanah tu dipegang di bawah master title. Okey, jadi tempoh 90 hari tu bermula kat mana? Okey. So, kalau misal kata masih lagi dipegang di bawah master title, okey. Kalau boleh recap baliklah. Saya pernah cerita awal-awal dulu masa kita buat kelas online ni, dalam video-video saya yang sebelum-sebelum ni saya pernah terangkan kalau anda master title yang masih lagi belum keluar geran individu, okey, peguam perlu menulis surat untuk mendapatkan apa yang dipanggil confirmation letter. Confirmation letter ni perlu ditulis ataupun perlu dikeluarkan oleh siapa? Oleh pemaju hartanah tersebut lah. Okay. Ini case subsale. Kena faham ini case subsale. Okay. Case subsale, bila tuan-tuan perempuan beli rumah subsale, okay, katalah rumah tu belum ada geran individu. Geran strata ataupun geran individunya tak dikeluarkan lagi untuk unit yang tuan-tuan perempuan ada, yang tuan-tuan perempuan nak beli tadi tu. Okay, so masih dipegang di bawah apa yang dipanggil sebagai geran indo ataupun master title. Okay, so kalau dah tengok kat situ ia di bawah master title, maka peguam yang mengendalikan urusan jual beli tu perlu menulis surat kepada pemaju ataupun developer untuk mendapatkan surat pengesahan status ataupun confirmation letter. Jadi, okay, saya tegaskan di sini, okay, ada 3 perbezaan di situ. Yang pertama, okay,
tempoh 90 hari itu bermula daripada tarikh S&P kalau sekiranya properti itu dah ada geran individu dan geran tu berstatus freehold dan tidak ada sekatan kepentingan. Okey, itu kena faham. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, tempoh 90 hari itu bermula daripada tarikh surat kebenaran pindah milik ataupun consent letter dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri ataupun pejabat tanah. Okey, so makanya kalau tak properti yang dah ada geran individu yang memerlukan consent yang status geran tu adalah geran leasehold dan memerlukan consent ataupun kebenaran pindah milik, maka 90 hari itu bermula selepas consent diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, itu step yang kedua. Okey, yang ketiga, kalau properti itu masih lagi dipegang di bawah geran induk, di bawah geran induk ataupun master title, geran individu belum dikeluarkan lagi. Okey, maka kita perlu kira tempoh 90 hari itu bermula daripada tarikh kebenaran confirmation letter dikeluarkan oleh pihak pemaju. Nampak tak beza dia? So saya dah terangkan tiga-tiga ni. Okey, siapa-siapa yang tak nampak, agak-agak yang tak berapa faham apa yang saya bebelkan, yang saya terangkan kat sini ni, tolong tanya. Nanti saya boleh explain lagi sekali, ataupun kalau perlu nak WhatsApp saya ataupun nak communicate dengan saya, nak berhubung direct dengan saya, boleh contact saya. Okey, nombor telefon saya 012 655 0685. 012 655 0685. Okey, boleh contact saya teruslah lepas ni Kalau tak berapa jelas lagi, kalau segan nak tanya kat situ, tak apa. Tak ada masalah. Boleh contact saya, boleh WhatsApp saya selepas daripada rancangan live ni. InsyaAllah saya akan cuba jawab pertanyaan tuan-tuan perempuan tu dengan lebih sempurna, lebih jelas lagi lah. Okey. Alright, so seterusnya perenggan yang terakhir setelah bayaran penuh baki harga jual diselesaikan oleh pembeli kepada penjual, sama ada secara tunai ataupun melalui pinjaman bank, barulah kunci rumah ataupun vacant possession. Sebut betul-betul vacant possession. Milikan kosong. Barulah milikan kosong tersebut akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Okey. So, tadi kita dah belajar tempoh 90 hari tu bermula kat mana? 90 days tu starts from commencing from kat mana? Okay, so yang freehold, yang tak ada sekatan kepentingan, bermula mengikut tarikh S&P. Yang mana ada sekatan kepentingan ataupun property yang ada restriction in interest, yang property leasehold lah kebiasaannya, dia bermula daripada consent daripada pejabat tanah diperolehi. Okay, yang ketiga, kalau property itu masih dipegang di bawah master title ataupun grant induk, dia bermula daripada tarikh confirmation letter dikeluarkan oleh pemaju. Okay, so tiga-tiga ni kena faham. So, proses jual beli itu berlangsung dalam tempoh 90 hari ataupun 3 bulan. Okay, so bila katalah bank dah dah disburse ataupun dah mengeluarkan pinjaman, okay, bank akan disburse duit tu. Okay, disburse duit tu pula bila dah bayar kepada penjual sepenuhnya, baki harga jual tu dah dibayar kepada penjual sepenuhnya, okay, barulah penjual akan release ataupun melepaskan milikan kosong ataupun kunci rumah tu diserahkan kepada pembeli. Masa inilah baru anda boleh menerima kunci rumah tersebut sebagai pembeli. Okay. So untuk carta aliran dia, okay, boleh flip ke muka surat seterusnya. Okay, ini carta aliran dia. Okay, carta aliran dia. Okay. Ni yang saya envy dengan Coach Eddie punya slide presentation tu. Coach Eddie lepas ni kena ajar saya. Tak adalah saya nak kena tunjuk buku ni, dah lah tunjuk terbalik pula tu gambar tu kan. Okay, lepas ni kalau ada Coach Eddie boleh ajar saya bolehlah gunakan slide presentation untuk tunjukkan dia punya gambar yang betul tu lah kan. Okay, so flip pergi ke muka seterusnya. Ada carta aliran untuk hartanah berstatus freehold ataupun yang ada geran individu yang tiada sekatan kepentingan, yang tak memerlukan consent to transfer. Okey, tengok kotak yang pertama Okey, kotak yang pertama saya tulis kat situ perjanjian jual beli ditandatangani. Okey. So lepas perjanjian jual beli ditandatangani, kita akan stamping perjanjian tersebut. Lepas tu peringkat kedua kita panggil peringkat pemprosesan. Peringkat pemprosesan. Okey. Peringkat pemprosesan ni yang mana ada dua peringkat. Peringkat yang pertama kita akan melakukan pelepasan gadaian dan juga caveat yang dimasukkan oleh pihak bank. Okey, ada yang tak pernah dengar perkataan gadaian ataupun caveat? Sahabat-sahabat yang fan yang baru-baru join ni,
So siapa-siapa yang tak pernah dengar perkataan caveat tu boleh tolong highlight kat situ supaya mudah saya nak terangkan. Nur Hafizah dah tolong saya. Terima kasih Nur Hafizah. Freehold tiada sekatan kepentingan 3 bulan ataupun 90 hari dari tarikh SMP. Konsen yang mana property ada konsen sekatan kepentingan bermula selepas dapat konsen pindah milik daripada pejabat tanah. Betul. Master title selepas dapat confirmation letter daripada pemaju. Best. Terima kasih Hafizah tolong saya. Macam ni lah best kan. So siapa-siapa yang kita buat secara interaktif secara interaktif. Siapa-siapa yang ada kelapangan yang boleh bantu saya tu tolong typekan di ruangan komen supaya rakan-rakan yang lain boleh nampak perkara tersebut. Alright. So peringkat pemprosesan ni terbahagi kepada dua peringkat. Yang pertama untuk melepaskan gadaian ataupun caveat. Barang diingat penjual biasanya rumah-rumah yang penjual nak jual ni tadi biasanya ada lagi pinjaman dengan pihak bank lah. Katalah penjual ni buat loan dengan bank CIMB sebagai contoh. Dan dalam masa yang sama pembeli ni pula buat pinjaman dengan Maybank sebagai contoh. Saya buat guna contoh yang senang CIMB Maybank pusing-pusing kat situ je. Tak apa, lepas-lepas ni saya akan sebut bank-bank lain pula. Ni sebagai contoh je lah sebagai contoh. So maknanya kalau misal kata penjual punya loan tadi dengan CIMB Bank kita perlu melepaskan gadaian ataupun menghilangkan ataupun melupuskan gadaian tersebut daripada geran tersebut lah. Jadi prosesnya Maybank sebagai bank pembeli dia akan disburse partial disbursement dia panggil partial disbursement ataupun pelepasan pinjaman sebahagiannya dibayar dulu kepada CIMB. So maknanya daripada Maybank dia akan bayar dulu kepada CIMB untuk lepaskan gadaian untuk settlekan ataupun tutup hutang penjual dengan CIMB Bank. Itulah proses yang kita panggil disbursement untuk redeem ataupun redemption payment. Semalam saya dah kupas ada panjang lebar juga saya cerita pasal proses redemption ni. So maka bila dah bayar proses untuk pembayaran redemption sum tu pembayaran baki hutang ataupun tebus hutang dah dibayar kepada CIMB Bank. So CIMB Bank akan melepaskan gadaian dan juga melepaskan caveat dia. Kenapa CIMB Bank masukkan gadaian dan kenapa CIMB Bank masukkan caveat? Sebab penjual ni bila buat pinjaman dengan CIMB Bank CIMB Bank nak protect diri dia. CIMB Bank nak protect diri dia, maka CIMB Bank akan masukkan gadaian, akan daftarkan gadaian dan akan daftarkan caveat atas nama CIMB Bank lah. Supaya apa? Gadaian tu dah didaftarkan, caveat tu dah didaftarkan supaya penjual ni tak boleh sewenang-wenangnya jual hartanah tu tanpa membayar terlebih dahulu redemption sum ataupun bayaran tebus hutang kepada CIMB. Itu sebenarnya tujuan kenapa gadaian ataupun caveat dimasukkan untuk protect interest ataupun menjaga kepentingan bank penjual. So itu sebenarnya proses untuk melepaskan gadaian ataupun caveat tu dilakukan supaya gadaian ataupun caveat tu boleh dilepaskan dan hartanah tersebut boleh dipindahkan kepada nama pembeli yang baru tadilah. So itu peringkat pertama untuk proses pelepasan gadaian. So bila Maybank dah release duit, dah release pinjaman pembeli tadi kepada CIMB, CIMB dah terima bayaran tebus hutang tadi, maka CIMB akan tanda tangan dokumen pelepasan gadaian. Borang kat situ yang saya katakan pelepasan gadaian ni, kalau misal kata hartanah tu digadaikan pada CIMB Bank akan tanda tangan borang pelepasan gadaian ataupun istilah di dalam kanun tanah negara tu borang tu dipanggil borang 16N. Borang 16N. N for negeri borang 16N. So itu untuk pelepasan gadaian. Dan juga melepaskan dia punya caveat. Caveat ni bahasa mudahnya kalau nak bagi tuan-tuan puan faham adalah halangan. Halangan. So maknanya bila ada caveat, siapa-siapa pun terhalang untuk menjual ataupun memindah milik hartanah tersebut kepada pihak yang lain tanpa caveat tersebut dilepaskan terlebih dahulu. Jadi maknanya kalau ada caveat tak boleh nak buat proses pindah milik ataupun tukar nama, kena lepaskan dulu caveat tu, kena lepaskan dulu ataupun batalkan dulu caveat tu barulah boleh diteruskan dengan proses pindah milik.
So itu peringkat prosesan yang pertama. Okey, peringkat pemprosesan yang kedua adalah peguam akan adjudicate borang 14A untuk bayaran stamp duty. Okey. Faham tak? Mulalah muka dah berkerut dah. Apa benda lah coach yang cakap ni kan. Masing-masing dah berkerut dah muka kan. So saya nampak ni masing-masing tengah-tengah pening. Apa benda lah yang coach bebel ni kan. Yang duk cerita adjudikasi lah, apa caveat lah benda kan. Okay, tak apa, saya cuba terangkan kat sini. Proses adjudikasi borang 14A. Borang 14 ni apa benda pula? Okay, borang 14A ni adalah borang pindah milik untuk properti ataupun untuk hartanah yang dah berstatus ada geran, maka properti hartanah tersebut dia akan melalui proses yang mana borang pindah milik ataupun borang 14A tu perlu didaftarkan di pejabat tanah untuk tukar nama daripada nama penjual tukar nama kepada nama pembeli. So kita akan tanda tangan masa nak sign SMP tu, lawyer akan prepare sekali borang 14A tu, borang pindah milik ataupun bahasa mudahnya kita panggil dia sebagai MOT, Memorandum of Transfer. Ni biasa dengar kan, MOT. Apa benda MOT ni? Memorandum of Transfer, ataupun bahasa mudahnya adalah borang 14A lah. So borang 14A ni tuan-tuan perempuan akan tanda tangan masa nak beli, masa sign SMP dengan lawyer, tanda tangan sekali borang 14A tu. Dan bila dah tanda tangan borang 14A, peguam akan adjudicate ataupun adjudikasi borang 14A tersebut untuk tujuan pembayaran duty stamp. Okey, tadi saya dah cerita pasal SMP ada stamping. Okey. Kena faham kat situ, kena faham kat situ. SMP stampingnya adalah stamping yang kita panggil stamping RM10 ataupun nominal. So nominal stamping ni yang satu set of SMP tu akan dikenakan bayaran stampingnya RM10 setiap satu set. So kita akan prepare 4 set. So 4 set ni bayarannya adalah RM40 lah. Sebab setiap satu tu RM10 kali 4, RM40 lah. Okay, itu untuk stamping SMP sahaja. Proses yang kedua perlu stamping juga yang kita panggil borang 14A ataupun MOT tadi. Tapi borang MOT ni bila kita nak stamping dia, kita nak bayar untuk duty stamp borang 14A ni, perlu melalui proses yang dipanggil adjudikasi. Okay, dia berbeza sikit. Yang SMP stamping ni simple aja, hantar kat pejabat lembaga hasil, ada borang kena isi, dah terus boleh stampkan yang RM10 tu. Tapi untuk borang MOT ataupun 14A ni, dia perlu melalui proses adjudikasi. Bila dah keluar notis taksiran duty stamp, barulah bayaran duty stamp tu dibayar kepada lembaga hasil. Maka ada dua step stamping kat sini. SMP stampingnya lain, borang 14A ataupun MOT tu stampingnya lain. Okay. So siapa cakap kerja lawyer ni senang? Sekarang baru tahu susah kan? Baru tahu banyak proses dia kan? Okay, so itulah sebenarnya hakikatnya macam mana peringkat pemprosesan tu dibuat. So bila notis taksiran duty stamp dah dikeluarkan, okay, nanti saya akan cerita lepas ni topik untuk taksiran duty stamp ni panjang lagi cerita dia. Ada dalam buku saya tu saya dah terangkan, belakang-belakang tu nanti ada. So ni saya dah nak bagi faham je dia punya step tu kat mana. Okay, so bila dah keluarkan notis taksiran duty stamp, barulah kita akan buat bayaran duty stamp kepada lembaga hasil dalam negeri. Okay, bila dah bayar kepada lembaga hasil, maka pejabat lembaga hasil akan keluarkan dokumen yang dipanggil sijil stamp ataupun stamp certificate. Dengan sijil stamp ni lah baru kita boleh pergi ke peringkat pendaftaran, iaitu peringkat yang ketiga. Dan peringkat pendaftaran ni barulah dokumen 14A ataupun MOT tadi, borang pindah milik tadi tu akan didaftarkan di pejabat tanah. So kita perlu melampirkan salinan geran original, kita perlu melampirkan salinan borang 14A yang dah dimatikan stamp beserta dengan sijil stamp yang dikeluarkan oleh lembaga hasil. Okay, barulah dokumen tu dikira lengkap dan kita hantar ke pejabat tanah. Itu yang kita panggil dia sebagai presentation. Presentation. So kalau katalah tuan-tuan perempuan dengar lawyer cakap, oh sekarang ni dalam proses nak present, kat land office. So itulah maksud dia, peringkat pendaftaran ataupun peringkat perserahan. Kita nak present dokumen tu, kita serahkan ke pejabat tanah untuk pejabat tanah daftarkan proses pindah milik itu di pejabat tanah. Barulah proses tukar nama daripada nama penjual boleh dibuat kepada nama pembeli. Okay, faham ke faham? Senyap je semua ni. Ada lagi ke tak ni?
Ada lagi ke tak ada ni? Hello? Tolong komen sikit. Siapa-siapa yang ada lagi tu tolong komen sikit. Risau saya. Takut saya cakap sorang-sorang macam orang gila pula kat sini. Siapa yang ada lagi tu tolong komen sikit. Komen ke, lambai-lambai ke, bagi love ke, bagi like ke. Ada ke tak ada orang ni? Oh, okay. Saya nampak Abang Ali dah masuk tu. Abang Ali dah bagi like kat situ. Terima kasih Abang Ali. Okay. Okay. Saya harap masih bertahan lagi dengan saya. Sekejap je lagi. Kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi nak habis. 5 minit lagi nak habis. Okay. Alright. Tempoh keseluruhan biasanya, untuk tempoh keseluruhan hartanah freehold. Hartanah freehold ni, 3 bulan daripada tarikh SMP. So, kalau tarikh SMP tadi katalah 1 hari bulan 1, maka kita boleh faham bahawa 1 bulan 1, 1 bulan 2, 1 bulan 3, 1 bulan 4. Maknanya insyaAllah kita akan selesaikan urusan untuk hartanah freehold ni dalam tempoh 3 bulan sampai 1 bulan 4 tu dah selesai lah insyaAllah. Okay. Oh, bomoh hartanah. Oh, ni pakar punya pitch ni. Okay, terima kasih terima kasih. Ada lagi Jasmine pun ada lagi. Terima kasih setia dengan saya. Inilah semangat saya. Anda semua semangat saya. So kalau boleh bila berinteraksi dengan saya ni tolong kata apa sama-sama kita kata apa buat benda ni sebagai two way communication lah, interaktif. Okay. So itu yang saya cuba kupas untuk hari ni. Kita cerita untuk hartanah yang berstatus freehold sahaja dulu. Yang lagi 2 yang berstatus leasehold yang memerlukan konsen pejabat tanah tu insya-Allah kita akan kupas esok. Okay. Buat revision dulu buat revision dulu. Ada masa kat rumah tu tak ada buat apa-apa, nanti lepas dah masak makcik-makcik yang dah masak tu, kakak-kakak yang dah masak tu, lepas-lepas ni petang-petang kan dah free kan, bolehlah tolong baca dulu buku ni. Esok kita akan cerita pula 3 campur 1 bulan untuk yang saya akan cerita tentang proses hartanah yang berstatus leasehold pula. Yang berstatus leasehold dan juga proses hartanah yang mempunyai geran yang ada sekatan, yang ada sekatan ataupun konsen ataupun yang memerlukan konsen pindah milik daripada pejabat tanah kat situ. InsyaAllah saya akan kupas benda tu esok. Jangan risau, banyak lagi masa yang kita ada. InsyaAllah saya cuba nak habiskan buku saya ni di sepanjang tempoh PKP ni. So bila PM dah umumkan lanjutkan lagi 14 hari sampai 14 hari bulan tu, ada jugalah hikmahnya. Walaupun dalam hati saya ni meronta-ronta sebenarnya nak keluar rumah cepat-cepat. Sebab saya nak selesaikan kerja melambat sebenarnya. Kerja melambat kat office tu. So bila tak boleh nak pergi ke office tu, bila pejabat LHDN tak buka, LPPSA tak buka, pejabat tanah tak buka. Jadi kerja pending tu banyak. So kesianlah dekat kami yang memang terpaksa berurusan kat rumah ni. So bila berurusan kat rumah ni, sebenarnya bila berurusan kat rumah dari segi documentation, kita memerlukan pihak-pihak ketiga untuk sama-sama bekerja jugalah. Tapi bila pihak ketiga ni yang saya sebutkan tadi lah, pejabat tanah, lembaga hasil, pihak bank, pihak LPPSA, dia orang bercuti yang masih lagi dalam tempoh PKP. Jadi kita nak teruskan dengan urusan documentation ni pun akan affected jugalah, terjejas jugalah kan. Okey. Okey, sekejap Okey, ni saya tunjukkan contoh hartanah freehold. Okey, geran dia ada kat dalam ni. Okay, so boleh tengok jenis hartanah freehold, yang ada geran individu, freehold, ada contoh geran kat dalam buku yang saya bagi tuan-tuan dan puan. Okay, so ni dia punya contoh geran lah. Okay, so boleh go through, buat revision dulu sebelum kita meneruskan kelas kita esok. Tuan-tuan dan puan, saya nasihatkan buat revision dulu, baca dulu apa yang saya tuliskan ni, supaya esok kalau ada apa-apa perkara yang tak faham tu boleh terus bertanya. Okay, alright. So, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Okay, macam yang saya dah janjikan, kita ambil masa tuan-tuan puan tak lama. Kita ambil lebih kurang dalam 1 jam je setiap hari. Saya faham, masing-masing ada tugas, ada tanggungjawab masing-masing. Okay, dan kita buat kelas kita ni sebelah pagi. Sebab saya rasakan sebelah pagi pukul 10 tu masing-masing dalam keadaan yang baru je lepas bersarapan. Yang mak-mak pula, yang kakak-kakak
tu belum lagi start masak. So mungkin dalam pukul 11 lebih ke atas tu dah mula sibuk nak masak kan. Jadi saya ambil kesempatan pukul 10 sampai pukul 11 sebenarnya untuk kita mulakan kita punya kelas online lah. Jadi sekurang-kurangnya adalah masa untuk kita bersua muka, kita berinteraksi dalam kelas online ni. Dan saya mengharapkan lebih ramai lagi yang akan join. So tuan-tuan perempuan yang baru sahaja jadi fan untuk page Hartanah dan Anda ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Selamat datang ke Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, saya minta kalau boleh tuan-tuan perempuan tolong kongsikan tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita punya siaran live kelas online kita dan belajar bersama-sama dengan kita lah, insyaAllah. Okay, alright. So saya nak bagi satu pesanan. Semalam kita dah dapat message daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli yang memaklumkan bahawa pada hari ini selepas solat Zuhur di rumah, hari ini kita tak ada solat Jumaat, dah 2 minggu dah kita tak bersolat Jumaat. So siapa-siapa yang berkesempatan tu sama-samalah kita melakukan solat hajat. Kita melakukan solat hajat. Nanti kejap lagi saya akan sharekan dalam page Hartanah dan Anda plea ataupun permintaan daripada Datuk Dr. Zulkifli, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahwal Agama kita, yang meminta seluruh umat Islam sama-sama melakukan solat hajat di rumah masing-masing selepas daripada solat Zuhur. So insyaAllah kalau boleh saya nak merayu kepada anda semua, sama-sama kita doakan. So bapak-bapak, abang-abang yang kat rumah tu, tolonglah jadi imam, tolonglah solat berjemaah bersama keluarga masing-masing. Kalau katalah yang anda duduk bujang kat rumah ke, ataupun kakak-kakak yang mungkin single mom ke, boleh je minta kalau ada anak-anak bujang yang mungkin dah besar, minta tolong dia imamkan. Kalau misalnya kata anda berseorangan kat rumah tu, tak apalah, solat seorang-seorang pun okey juga. So selepas solat Zuhur sama-sama kita lakukan solat hajat supaya kita doakan supaya wabak COVID-19 ni dapat berlalu dengan segera dan lebih ramai lagi rakyat Malaysia dan rakyat di seluruh dunia umumnya akan bebas daripada wabak COVID-19 ni dengan segera, insyaAllah. So bila segera dah bebas COVID-19 ni, saya sangat-sangat berharap, saya sangat-sangat berharap, berdoa supaya kita boleh melakukan ibadah puasa seperti biasalah. Kita boleh melakukan amalan dalam bulan puasa ni. Itu yang paling saya rasa orang kata terkesan sangatlah. Bila berlaku wabak COVID-19 ni kita risau, takut bulan puasa nanti dah tak boleh nak melakukan solat tarawih berjemaah. Kita tak boleh sama-sama nak orang kata melakukan amalan-amalan biasa kita seperti mana dalam tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sama-sama doakan, sama-sama kita lakukan solat hajat, mendoakan kesejahteraan seluruh umat Islam, terutamanya rakyat-rakyat Malaysia. Dan kita juga doakan pejuang-pejuang kita yang tengah berjuang bermati-matian di medan perang kat luar sana tu, yang memerangi wabak COVID-19 ni. Frontliners kita doakan mereka semua dalam keadaan sihat belaka. Mereka juga dilindungi oleh Allah dan mereka dikuatkan, ditabahkan hatilah untuk terus berjuang memerangi wabak COVID-19 ni. InsyaAllah. So kita jumpa lagi esok. Esok 10 pagi untuk teruskan dengan topik yang selanjutnya. Pastikan anda bersama-sama untuk saya kupas tips mudah jual beli hartanah ebook saya ni. Dan siapa-siapa yang belum klik see first. Ni saya nak pesan tolong klik dekat bahagian fanpage Hartanah dan Anda ni untuk pastikan anda terima pemakluman. See first tu maknanya untuk anda terima pemakluman bila saya dah buat live ni, anda boleh dapat notification daripada pihak Facebook lah. So klik see first kat situ untuk pastikan yang anda sentiasa menerima apa makluman yang saya sharekan dalam fanpage Hartanah dan Anda ni lah. So terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Terima kasih kepada semua yang
Bagi komen semua yang dah join yang sama-sama mengikuti kelas kita pada pagi ni. Okay, saya mendoakan kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah selalu, dan kita jumpa lagi dalam rancangan kelas online pada hari-hari yang seterusnya. Doakan saya sihat supaya saya boleh terus berkongsi kepada tuan-tuan puan semua, dan supaya kita boleh sama-sama belajar, insya-Allah. Okay, alright. So jangan lupa solat hajat lepas solat zuhur nanti. Okay, sama-sama kita lakukan solat hajat bersama. Okay, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.